Baik, tuan-tuan, kita sambung balik pengajian ni tentang perkara ni. Jadi tuan-tuan, maknanya syariat ni adalah jalan yang paling penting untuk kita menjadikan alat hati ni untuk mengenal kepada Allah. Makrifat ni bukan dengan penerangan, bukan dengan ilmu semata-mata. Nanti saya cerita dengan tuan-tuan. Hakikatnya kita nak kenal Allah ni, nak bawa hati kita ni macam mana supaya sampai kepada tahap kita ni dikurniakan makrifat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, tuan-tuan ya. Baik, syariat adalah jalan, tuan-tuan ya, ataupun alat, tuan-tuan. Hati yang bersih, maka setelah mana bersih, macam pinggan yang bersih tadi, tuan-tuan, barulah layak pinggan tadi itu diletakkan makanan-makanan yang sedap. Kalau pinggan kotor, tuan-tuan ya, orang letak makanan, siapa nak minum? Dan tak layak pun nak letak makanan yang bagus-bagus pada pinggan yang tak baik, pinggan yang kotor kan. Jadi hatinya tu kan. Jadi hati ni, tuan-tuan, di tempat apa? Tempat iman, tempat makrifat, tuan-tuan, tempat rasa dengan Allah nah. Tempat tauhid, tempat kita memandang Tuhan, syahadah, syuhud, tuan-tuan ya. Jadi hati ni dia adalah tempat untuk Allah letakkan semua perkara tu. Jadi macam mana hati ni akan sampai kepada perkara-perkara macam tu sedangkan hati ni kosong. Hati ni banyak maksiat, dosa, melawan Allah. Tuan-tuan, macam kita katakan yang tadi lah, tuan-tuan, yang tak semayang dan sebagainya. Dan jangan mudah percaya orang yang cerita pasal makrifat tapi sedikit pun tak cerita pasal syariat, sebab orang yang tidak ada syariat mustahil dikenal kepada Allah. Tuan-tuan, bahkan kalau ada orang yang cerita pasal makrifat, dia sedikit pun tak kaitkan kehidupan tuan-tuan dengan bersihkan hati, nak bawa hati kepada Allah. Ataupun orang ni akan kata, dia kata tak ada dah syariat, tarikat, hakikat ni dah habis dah. Orang makrifat ni dia tak pandang dah. Orang begini sesat. Sebab tuan-tuan, agama ni memang dia sentiasa diliputi dengan 3 perkara. Syariat, tarikat, hakikat. Makrifat ni anugerah Allah bagi orang dapat rasa. Dia ada rasa lah tuan-tuan. Tapi orang yang masih berjalan, dia tak dapat makrifat ni. Tapi orang yang sudah ada makrifat ni, kan dia akan berjalan dengan 4 perkara ni sepanjang masa, tuan-tuan ya. Dia tidak boleh buang salah satu, tak jadi. Macam contohnya, tuan-tuan, kita katakan macam orang yang nak masak nasi, gulai kari apa semua, tuan-tuan nak. Mana mungkin jadi karinya kalau tidak ada airnya, tidak ada bawangnya, kan, tidak ada ayamnya, nak jadi apa? Jadi hasil daripada masakan yang sedap tadi itu, oleh kerana bahan-bahannya mencukupi semua, maka terhasillah satu namanya gulai kari ayam. Tapi gulai kari ayam tadi bukannya tiba-tiba boleh jadi macam tu, melainkan telah dimasak ramuannya dan sebagainya, cukup gula, garam dan sebagainya, tuan. Maka makrifat itu adalah anugerah Allah Subhanahu Wa Taala, hasil daripada syariat, tarikat, hakikat tadi, tuan-tuan ya. Baik, syariat ni apa? Syariat ni secara umum ni ada alat, tempat alat. Tarikat juga apa? Syariat dengan tarikat ni, tuan-tuan, adalah kedua-duanya adalah alat. Dalam keadaan kita nak menjadi kekasih Allah, ataupun nak menjadi sampai kepada tahap yang kalau diizinkan oleh Allah sampai kepada tahap makrifat ni, tuan-tuan, dia dalam perjalanan kita nak bawa kepada Allah ni, tuan-tuan, dia perlu kepada alat. Maka alat tadi perlu alat zahir dan alat batin. Sebab kita ni, tuan-tuan, diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menyembah Allah dengan tubuh badan ni. Sebab tu roh kita ni, tuan-tuan, diselaputi dengan jasad ni, tuan-tuan ya. Jasad ni sebagai selaput kepada roh ataupun sangkar lah, tuan-tuan, ataupun kandang kepada roh kita. Kalau roh kita tak ada jasad, tuan-tuan, bagaimana kita nak merupakan bentuk penyembahan tadi? Tangan ni bukan roh, tuan-tuan ya, jasad ni bukan roh kat dalam, ya. Jadi jasad ni menyatakan keadaan roh. Jadi kita hari ni, tuan-tuan, bila kita rokok, maka, tuan-tuan, roh kita tadi tu menyatakan tentang merendah diri kita kepada Allah. Maka dengan badan kita tu bergerak ke bawah, tapi hakikat kita yang kat dalam tu. Maka, tuan-tuan, kita ni ada 2 unsur. Maka sebab tu ada dalam syariat, ada dalam tarikat. Dua-dua ni kena sekali jalan. Tak boleh kita dengan syariat tetapi tarikat kita buang, tak boleh, tuan-tuan ya. Ataupun ada orang yang sibuk dengan tarikat, syariatnya dia tidak mengaji. Sebab tu, tuan-tuan, bukannya mudah. Nak kenal kepada Allah ni bukan mudah, tuan-tuan ya. Maknanya alatnya terlalu banyak, tuan-tuan ya. Perjalanannya ataupun kita nak mencukupkan alat kita ni terlalu banyak. Kalau tuan-tuan beli kereta tak susah, tuan-tuan. Ada body, ada tayar, ada enjin, jalan lah, tuan-tuan. Kita kata kereta susah juga, enjin tu kan, maknanya nak kena gearbox dan sebagainya. Tapi tak sedetail macam kita nak dekat diri kepada Allah.
Dekat diri kepada Allah ni tuan-tuan, maksudnya alat yang kita nak bawa untuk kita sampai kepada tahap yang Allah Subhanahu Wa Taala anugerahkan sebagai kasih ni tuan-tuan. Perjalanan alat ni pun dah sudah terlalu lama tuan-tuan nak dapatkan alat ni supaya mencakupi untuk untuk persediaan diri tuan-tuan untuk dekat kepada Tuhan. Ya. Orang kadang-kadang tak sampai dekat kepada Allah sebab apa? Sebab dia terhalang, terhijab. Sebab apa? Sebab kadang-kadang ilmu syariat ni tak habis. Ilmu syariat ni ada yang lompong sana, lompong sini. Belajar bab semayang tapi wuduk tak betul. Ni lompong bab wuduk tuan-tuan. Belajar bab zikir, kan zikir tapi kadang-kadang hukum tajwid tak kena. Zikir kadang-kadang zikir dalam keadaan sebutan makhraj tak kena. Jadi tuan-tuan nak dekat pada Allah ni bukan orang kata masuk ilmu makrifat punya CD 1, CD 2 kenal Allah dah. Dengar perkongsian ni kenal Allah dah. Tuan-tuan, guru yang betul membawa manusia kenal kepada Allah adalah guru yang akan membaluti murid-muridnya dengan kesempurnaan syariat dulu. Sebab mana mungkin orang yang Allah beri dia ilmu makrifat dalam keadaan syariat dia koyak sana koyak sini, tuan-tuan. Syariat ni pakaian zahir kita ni yang kita nak persembahkan kepada Allah dalam keadaan lompong sini, cari sana cari sini. Orang yang sampai kepada Allah Subhanahu Wa Taala, orang yang sampai tahap makrifat ni adalah orang-orang yang telah sempurna pakaian zahir batinnya, dan di situlah Allah akan memberikan dia dengan kehendak Allah dari segi makrifatnya, kelayakannya, tuan-tuan nak. Maka sebab itulah orang yang makrifat ni kan, yang disebut dalam orang makrifat yang mendakwa lah, bukan makrifat betul ni tuan-tuan. Maknanya mereka ni bila mereka tengok kehidupan mereka tak ada syariat yang betul, semayang pun entah semayang entah tidak tuan-tuan, itu bukan jalan yang betul. Bahkan paling bahaya tuan-tuan, golongan-golongan ni tuan-tuan, mereka ni telah terkeluar daripada Islam. Itu yang bahaya tuan-tuan. Sebab tu kita jangan mudah nak dengar. Nanti tuan-tuan takut kita sendiri itu pun tuan-tuan takut mati dalam keadaan yang bagaimana tuan-tuan. Kita sebenarnya mencari jalan mencari jalan makrifat ni tuan-tuan untuk kita mencapai redha Allah yang tertinggi tuan-tuan ya. Kerana hakikat redha Allah yang tertinggi itu adalah apabila Allah mengurniakan kita makrifat, kenal kepada Tuhan. Itulah redha Allah paling tinggi. Jadi tuan-tuan, maknanya kehidupan kita kat dunia ni adalah kehidupan untuk kita mengenal kepada Allah. Jangan sampai kita tersalah cari jalan sampaikan kita meninggalkan arahan-arahan, suruhan-suruhan Allah Subhanahu Wa Taala sehingga kita bermudah-mudah dengan perintahnya yang akhirnya kita terdibudaya dengan ilham-ilham syaitan. Kita terdibudaya dengan ilmu yang kita pelajari sedangkan hati kita penuh dosa dan maksiat melawan Allah. Akhirnya kita mati dalam keadaan penuh penyesalan. Sebab tu tuan-tuan jangan salah cari guru tuan-tuan ya. Nak cari guru ni, carilah guru yang betul-betul mengikuti pada sunnah Nabi SAW tuan-tuan ya. Jadi tuan-tuan, Nabi SAW itu sendiri kalau kita tengok tidak menunjukkan dalam perjalanan Nabi itu satu perkara pun tuan-tuan, sebarang perkara pun yang menunjukkan Nabi SAW ni meninggalkan syariat. Tak ada tuan-tuan ya. Bahkan tuan-tuan, sebenarnya orang yang bila sampai tahap makrifat ni, orang yang sampai benar-benar mendapat anugerah makrifat ataupun orang yang arifin billah, orang yang sebut sebagai kekasih Allah tuan-tuan ni, mereka ni tuan-tuan bila sudah mendapat anugerah itu bahkan bertambah-tambah asyik mereka beribadah kepada Allah. Bahkan tuan-tuan semakin hebat mereka bersedekah, semakin hebat mereka punya akhlak, semakin hebat zikir mereka, semakin hebat puasa mereka tuan-tuan nak, sebab mereka asyik dengan Tuhan. Bagaimana orang-orang yang dikatakan makrifat tapi kita tengok semayang pun tidak bersungguh-sungguh kan, ataupun tak semayang langsung tuan-tuan. Ataupun kita kata cerita pasal makrifat tapi itu dia tangan bergelang tuan-tuan tak? Bergelang tuan-tuan, rambut pun tak terurus dan sebagainya tuan-tuan. Bagaimana orang-orang yang dikatakan sebagai kekasih-kekasih Allah sedangkan merokok, cerita makrifat ni merokok ni, hisap rokok cerita pasal makrifat tuan-tuan. Tuan-tuan, kekasih-kekasih Allah ni siapa? Kekasih-kasih Allah ni orang yang dekat sangat kepada Allah. Bila telah terlalu dekat, maka timbul perasaan kasih cinta dia kepada Tuhan. Dan bagaimana orang yang dikatakan kasih, sangat sayang, sangat cinta kepada Allah, tak menitikkan air mata, tuan-tuan tak? Ataupun orang yang sangat kasih kepada Allah, selambur-selambur, isap rokok, buat perkara makruh yang Allah benci. Orang yang katakan dekat diri kepada Allah, dalam masa yang sama, tuan-tuan, pakai gelang kat tangan. Mana mungkin, tuan-tuan? Kekasih Allah ni orang yang dia tu sangat sayang kepada Allah dan Allah sayang kepada dia tuan-tuan. Allah akan pelihara dia daripada buat perkara-perkara yang Allah murka tuan-tuan ya.
Dan orang yang dia sayang kepada Allah ni tuan-tuan, percakapan dia sepenuhnya akan membawa kita untuk semakin dekat dengan Tuhan. Percakapan dia nak bawa kita sentiasa ingat kepada Allah. Gitulah tuan-tuan ya. Baik. Syariat dan tarikat ni kedua-duanya alat. Dua-dua ni kena jalan sama-sama. Tak boleh orang yang, sebab tu kita hari ni tak sampai kepada Allah sebab kita ni bawa syariat je. Tuan-tuan ya. Ada setengah orang bawa tarikat je, syariat tak bawa, tak betul juga tuan-tuan ya. Macam ni. Contohnya ada orang dia semayang je. Dia rajin semayang. Dia rajin zikir. Dia rajin baca Quran. Tetapi ketika mana dia semayang, hatinya mati pun tak boleh juga nak bawa dekat diri kepada Allah. Sebab syariat dengan tarikat ni kedua-duanya alat yang perlu ada untuk kita mencapai kedekatan diri kepada Allah. Makna kata, kalau kita semayang, syariat, bukan sekadar syariat saja semayang. Hati juga kena semayang. Dia tuan-tuan, tarikat ni apa? Tarikat ni perjalanan. Syariat ni pun jalan. Dua-duanya jalan. Tuan-tuan. Dan syariat dengan tarik ni, kedua-duanya jalan, tapi syariat ni jalan luar. Ada panggil syariat, tuan-tuan ya. Tarikat ni jalan batin. Maksudnya, batin tuan-tuan ni yang berjalan ni dengan kelakuan-kelakuan batin lah, tuan-tuan ya. Jadi, yang tarikat ni jalan batin. Syariat ni jalan zahir. Baik. Siapa yang menjadikan kedua-dua ni? Allah. Maka sebab tu tuan-tuan, bila ini perintah Allah, orang yang memahami jalan ni, dia akan bawa kedua-dua perkara ni. Mana mungkin orang-orang yang dikatakan kenal kepada Allah sedangkan mereka menolak syariat dengan tarikat, sedangkan Allah SWT tidak pernah menyuruh kita sebagai hamba menolak dua perkara ni. Bahkan tuan-tuan, secara logik akalnya tuan-tuan, bagaimana seseorang itu kekal menjadi kekasih Allah sedangkan hatinya gersang ataupun hatinya bermaksiat kepada Allah dengan meninggalkan syariat. Tuan-tuan tengok guru cerita makrifat, minta maaf lepat ke, apa Haji Syari ke tuan-tuan nak cerita pasal makrifat. Sedangkan mereka tak solat. Tuan-tuan, mereka tak solat. Hati mereka berdosa tak? Macam kita kata tuan-tuan, orang cerita pasal kenyang. Tapi dia sendiri tak makan nasi. Macam mana dia nak cerita pasal kenyang? Dia tak ada alat nak kenyang. Tuan-tuan, orang yang sentiasa kekal hubungannya dengan Allah ni, dia sentiasa kekal, maksudnya momentum hatinya dengan Allah sentiasa dalam keadaan cinta, kasih kepada Allah. Kenapa? Kerana hatinya sentiasa dibersihkan dengan pengesian-pengesian syariat tadi. Dan pengesian tu berterusan. Tuan-tuan, hati kita ni, bila kita buat ketaatan, dia semakin bersih. Bila kita meninggalkan perkara-perkara yang Allah larang, jadi dosa. Dosa ni kehitaman, tak tahu hitam. Bila hati kita hitam, bagaimana nak ada rasa dengan Allah? Tuan-tuan, siapa bagi hitam, siapa bagi putih? Allah. Dan Allah dah berikan perkara kepada kita sifirnya. Orang yang buat taat, dia akan mendapat kebaikan cahaya daripada ibadah. Orang yang melakukan maksiat ataupun meninggalkan larangan Allah, dikira maksiat, akan menjadikan hati dia hitam, gelap. Tuan-tuan, sebab tu, mana mungkin orang yang kata dia dekat kepada Allah, sedangkan syariatnya tidak ada. Dan alat pembersih tak ada. Hatinya dibersihkan dengan apa? Tuan-tuan, semayangnya tak ada. Ataupun dia sendiri menghalalkan semayang itu. Tuan-tuan, sebab tu sebenarnya tuan-tuan, saya katakan dengan tuan-tuan, makrifat ni adalah orang yang kuat syariat. Bahkan kita katakan perkara paling penting sebelum makrifat adalah syariat. Syariat ni perkara paling besar, tuan-tuan kita. Jadi sebab tu tuan-tuan, orang yang kenal kepada Allah ni adalah orang yang sempurna syariat, baru akan dapat kenal kepada Allah SWT, tuan-tuan ya. Baik, syariat, tarikat, alat. Hakikat apa? Ni landasan kita yang ketiga, tuan-tuan ya. Hakikat adalah keterbukaan daripada Allah. Keterbukaan. Allah buka hijab hati kita untuk memandang kepada hakikat. Tuan-tuan, kalau ada orang tanya, Ustaz, zaman Nabi ada ke semua perkara ni? Ada, tuan-tuan ya. Cuma zaman Nabi ni mungkin Nabi tak klasifikasikan. Klasifikasi atau dia panggil Nabi tidak mengkhususkan tentang nama-nama ni. Tapi benda ni berlaku tak pada Nabi, pada sahabat berlaku. Tuan-tuan, Nabi ni ada hakikat, ada. Quran ada hakikat, ada. Tuan-tuan, hakikat Quran Allah menyatakan banyak. Cuma zaman Nabi tu mungkin tidak dinamakan. Macam hari ni dinamakan fiqh, usul fiqh, usul hadis, pengajian-pengajian tajwid dan sebagainya. Hari ni kita kata berjenamakan ilmu-ilmu ni untuk memudahkan kita faham. Ini namanya fiqh. Pengajian begini. Zaman Nabi tak ada fiqh, ada. Zaman Nabi tak ada tauhid, ada. Cuma Nabi tak katalah ini pengajian tauhid. Nabi dia cerita Quran, hadis ni umum. Tapi bila mari ulama-ulama ni, mereka nak memudahkan umat di akhir zaman, mereka kumpulkan hadis tentang tauhid, ni hadis tentang tauhid. Hadis tentang fiqh, ni hadis tentang fiqh. Maka ulama syarah dan sebagainya tuan kita.
Baik tuan-tuan, jadi apa yang saya nak sebutkan tadi kepada tuan-tuan, maksudnya syariat, tarikat, hakikatnya sudah ada. Mana dalil hakikat? Dalil hakikat yang yang Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Quran, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Dan dialah Allah yang menjadikan kamu dan segala perbuatan kamu. Itu hakikat. Mana kata perbuatan kita ni hakikatnya Allah yang buat. Kita bukan boleh bergerak dengan sendiri. Yang tu saya akan cerita nanti pada tuan-tuan. Atas maqam syahadah, atas maqam la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Dalam ayat Quran yang lain juga Allah menyatakan, wa ma ramaita id ramaita walakinallaha rama. Wahai Muhammad, bukan kamu yang membaling ketika mana kamu baling, melainkan Allah lah yang membaling. Ni ayat hakikat. Ni ayat Quran, tuan-tuan, ni ayat hakikat. Maksudnya, hakikat ni keterbukaan. Bila orang yang sibuk dalam syariat dengan tarikat, syariat ni berjalan zahir, tarikat ni perjalanan hati yang hidup dengan Allah, dengan ikhlas, dengan zikir dan sebagainya, tuan-tuan. Sebab tu, kalau saya sebut balik pasal semayang tadi, tuan-tuan, kita semayang ni jangan semayang sahaja dengan syariat. Tapi kalau semayang ni, kalau syariat dah tak betul, maka awal-awal lagi memang semayang ni sudah tidak memberi kesan kepada hati kita dan memang tak diterima oleh Allah. Sebab tu, tuan-tuan, syariat ni nombor satu, lapisan yang pertama bagi orang yang nak kenal kepada Allah sampai tahap makrifat ni, syariat ni dia kena betul dulu. Tarikat pun kena jalan sekali. Tarikat ni tak banyak perkaranya, tuan-tuan, tapi syaitan suka menghasut yang tu. Baik, syariat ni kalau kita semayang Allahu Akbar, kita sebut Allah Maha Besar, apa yang perlu adalah hati kita. Hati kita mesti benar membesarkan Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak boleh kita semayang Allahu Akbar, hati kita ingat perkara tu, ingat perkara ni. Kalau gitu, hati kita ni tidak bertarikat. Kita punya hati tak berjalan kepada Allah. Maksudnya, zahir kita ni sedang menyembah Allah, tapi hati kita sedang menyembah selain daripada Allah. Maksudnya apa? Maksudnya, hati kita ni sedang ingat selain daripada Allah. Tak kena lah, tuan-tuan ya. Jadi, tarikat ni hati yang sedang berjalan kepada Allah. Syariat ni tubuh badan yang sedang berjalan kepada Allah. Kedua-duanya alat, kedua-duanya perintah daripada Allah, tak boleh tinggal. Tuan ya. Jadi, ada orang ni syariat ni bagus. Semayang kan, zikir, tapi hatinya tak ingat pada Allah. Kalau dia istighfar, astaghfirullahalazim, astaghfirullah, hatinya tak rasa berdosa dengan Allah. Jadi bagaimana istighfar itu nak memberi kesan kepada keampunan Allah. Jadi dia sebut istighfar tapi hatinya tak beristighfar, hatinya tak berasa dosa dengan Tuhan. Istighfarnya hanya sekadar di mulut. Hatinya menyebut perkara lain. Maka gagal perjalanan dia untuk sampai kepada tahap ma'rifat, tentang kita. Ada orang tarikat bagus. Kan? Maknanya orang yang ikhlas, orang yang hatinya hidup nak khusyuk kepada Allah, tapi tak nak mengaji fiqh. Tak nak mengaji semayang ni dari segi Nabi semayang, macam mana cara Nabi semayang, tak nak mengaji. Ambil uduk dengan betul, tak nak belajar. Tuan-tuan nak. Jadi orang macam ni pun gagal juga. Tarikatnya betul ikhlas. Tuan-tuan, hati yang khusyuk kan, semayang dengan pejam mata. Tapi rupa-rupanya syariatnya tak betul. Ambil uduknya kadang-kadang tak sempurna basuhan mukanya. Tuan-tuan. Jadi gagal juga. Jadi tuan-tuan bukan senang nak dekat daripada Allah ni. Ni yang saya kata perjalanan ni panjang, jauh, lama. Sebab nak mencukupkan alat ni, tuan-tuan. Alat ni paling penting. Ramai orang nak dapat makrifat terus dah tipu daya dengan syaitan. Ya. Sedangkan perjalanan kita kepada Allah ni, yang kita nak capai yang tinggi ni, kena betul yang ni dulu. Tuan-tuan ya. Baik, jadi hakikat ni, keterbukaan. Bila mana terbuka ni? Bila mana hati kita bersih. Bila kita sudah sampai kepada tahap syariat, tarikat yang betul, ikhlas. Kalau tarikat ni, yang paling penting adalah khusyuk dengan ikhlas. Tuan-tuan ya. Adapun syariat ni maknanya yang betul-betul kita mengaji, mengikuti jalan hadis, jalan Al-Quran, jalan para ulama dan sebagainya. Tuan-tuan mengaji dengan betul. Maka tarikat hati yang ikhlas, hati yang khusyuk kepada Allah tu ni, tarikat perjalanan dalam ni, tuan-tuan, maka Allah bukalah hakikat. Bila keterbukaan hakikat, tuan-tuan, maka orang ni dia akan memandang hakikat alam ni. Hakikat diri dia siapa, tuan-tuan ya. Dia akan mula mengenal betapa dia ni hamba yang kosong, yang hina, yang tak ada apa-apa. Yang dia akan melihat alam ni, hakikat alam ni semuanya adalah makhluk Tuhan yang tidak ada apa-apa. Itu terbuka hakikat. Orang tahap makrifat yang mendakwa diri makrifat ni, dia rasa dia dah makrifat. Padahal belum makrifat, baru hakikatnya tu. Tuan-tuan, dia saya dengar dalam YouTube tu, tuan-tuan, dia kata apa? Dia kata, syariat ni ibarat macam kapal yang luas, yang indah. Tarikat ni berjalan di atas air, kata dia, tuan-tuan. Makrifat ni orang yang sudah telah menyelam, masuk ke dalam lautan, mendapat mutiara. Maka bila dia dah sibuk dengan mutiara tu, dia tak sibuk lagi dengan kapal apa semua. Tak betul. Tak betul. Bahkan tuan-tuan, makrifat kita dengan Allah ni, kita nak jaga makrifat ni dengan syariat ni ya, tuan-tuan.
kita nak pastikan perasaan kita, makrifat kita dengan Allah ni sentiasa jernih, syariat ni lah yang menjaga. Bukannya bila kita dapat hakikat makrifat ni kita tinggalkan syariat. Kalau kita tinggalkan syariat, apa alat yang nak pastikan hati kita bersih? Tuan lampu kan, lampu ni, saya duduk lampu ni tuan. Lampu ni nak menyala ni tuan-tuan, apa yang kita nak pastikan dia menyala sepanjang masa ni? Nak pastikan dia menyala, elektrik kena sentiasa ada lah. Elektrik ni mengalir daripada mana? Daripada, kalau kita kata asasnya daripada dynamo kan, daripada dynamo dekat laut pusing kan, laut kena sentiasa berjalan, air kena sentiasa ada, maka lampu ni hasilnya. Orang yang sampai tahap makrifat ni tuan-tuan, maknanya hasilnya daripada penjagaan syariat tadi. Tuan-tuan nampak tak kiasan saya itu? Jadi mana mungkin orang yang kata dia hakikat makrifat, syariat dia ke mana? Apa benda yang nak menjamin dia berkenal kepada Allah tu? Sedangkan alat kenal Allah tu hati ni, cakap dakwa saja tuan-tuan. Yang paling bahaya itulah tuan-tuan ya. Kita salah cari guru ni bahaya tuan-tuan. Kalau orang yang tak semayang, tuan-tuan tak, hang kenapa tak semayang? Hang tak tahu ke semayang dosa besar? Ui, mahu je gila hang tak dosa besar. Dosa besar tu. Tuan-tuan. Kata Tuan Guru Ustaz Mak Rozaini ya, tuan-tuan. Dia pun guru saya juga tu, Ustaz Mak Rozaini ya. Saya dengar kuliah dia pasal tauhid tu tuan-tuan. Dia kata gila hang semayang tak semayang dosa tak dosa besar. Dosa besar tu hang tak semayang. Aduh, aku ni tak semayang sebab aku ni iman lemah ataupun aku ni malas kan. Orang cakap macam ni tuan-tuan, dia masih Islam. Akidah ni masih Tapi dia ni orang yang tak betul ibadat lah. Maknanya dia punya perbuatan tu tak betul lah sebab dia tak semayang. Tapi dia masih mengaku semayang tu wajib. Kan? Hang gila tak semayang, dosa besar tu kan. Itu hang tak semayang, aku malas. Kalau kata, hang ni apa tak bayar zakat? Hang kan duit banyak. Aduh, aku tahu kan zakat ni wajib tapi aku ni susah nak lawan sifat bakhil aku ni. Akidah ni masih betul. Tapi orang hakikat ni tuan-tuan, kadang-kadang mereka ni akidah dah lari. Hang kenapa tak semayang? Aku nak semayang macam mana? Tak nak. Sedangkan aku khusyuk tak ada. Siapa ajar dalil tu? Tak. Siapa yang menghalalkan kita tak semayang ni kerana tidak khusyuk? Siapa yang halal kita? Hang gila nak semayang masuk neraka wil. Tuan-tuan, tidak ada dalil yang Nabi ajar ataupun ulama sebut yang ada dalam Quran yang menyatakan kita boleh tak semayang. Itu maksudnya kenapa jadi kafir? Kita tukar hukum. Kita ubah syariat, tuan-tuan. Itu yang bahaya. Kita memandai-mandai mengubah syariat. Sedangkan syariat tak cakap benda macam tu. Dan perkara lagi kan, kalau ada orang yang belajar makrifat ni, dia kata apa? Ini kan ilmu syariat semua ni. Ini ilmu-ilmu tepi-tepi je. Orang syariat jangan cakap pasal hakikat. Tak betul sama sekali cakap macam tu. Kami ni maksudnya tak semayang ni sebab kita dah sampai tahap begini. Mereka tak semayang, mereka menghalalkan syariat ni. Ni yang bahaya. Tuan-tuan, dia menukar hukum. Bahkan bukan dia kata semayang ni wajib dah. Dia kata semayang ni kami tak buat dah, tak ada apa-apa dah bagi kami. Dia telah menukar hukum wajib menjadi tidak ada apa-apa. Ni kafir tak tuan-tuan? Kafir ya. Ni yang disebutkan dalam pengajian tasawuf. Pengajian tasawuf menyatakan maknanya orang yang sampai tahap menggugurkan syariat, kata Syekh Abdullah, adalah kafir zindik. Apa maksud kafir zindik? Kafir zindik ni adalah orang-orang yang menggugurkan syariat. Maknanya, setelah mana dia mengatakan syariat itu sudah tidak ada dalam kehidupan dia. Maka ni gugur, tuan-tuan. Sebab tu saya pesan sangat-sangat dengan tuan-tuan. Guru makrifat yang betul adalah guru makrifat yang tuan-tuan tengok dari segi ilmu syariatnya cukup kemas sempurna. Bukanlah alim ulama' tu, tuan-tuan. Maksudnya mereka ni, syariat mereka ni tidaklah sampai tahap mereka ni menggugurkan syariat, ibadah mereka, penjagaan mereka, solat, zikir mereka dan sebagainya. Kita akan tengok kesempurnaan dari segi bab tu, tuan-tuan ya. Baik, jadi kita balik dari syariat, tarikat, hakikat. Hakikat adalah keterbukaan. Keterbukaan yang bagaimana Ustaz? Nantilah saya akan perjelaskan perkara ni lebih halus, lebih detail lagi tuan-tuan ya. Hakikat yang bagaimana yang kita nak capai tuan-tuan ya. Dan makrifat. Makrifat ni adalah anugerah. Ya. Makrifat ni tak boleh cari tuan-tuan ya. Dia akan dapat insya-Allah kalau kita usahakan jalan tu, Allah akan bagi. Gini. Syariat alat pencuci, cuci setiap hari diri kita dengan syariat. Ya. Tarikat pun alat, maknanya dengan ikhlas, dengan hati yang khusyuk. Kena bawa kedua-duanya. Dan sampai satu tahap ketika kita akan kenal, kita akan terasa betapa hampirnya Allah dengan diri kita. Tapi kena belajar juga tuan-tuan, tak belajar masalah juga. Nah. Dia, nanti saya akan kias-kiaskan perkara tu. Saya akan sebutkan. Baik. Hakikat keterbukaan. Makrifat ni adalah anugerah Allah
daripada hakikat yang terbuka tadi, yang sentiasa sudah memandang Tuhan, sudah ada syahadah, musyahadah, menyaksikan Tuhan tadi. Jadi hakikat ni hasilnya akan dapat rasa dengan Allah. Makrifat ni apa tuan-tuan? Makrifat ni hati yang sudah kenal Allah. Kenal ni macam mana? Rasa lah. Sebab tu ilmu tasawuf ni adalah ilmu. Tasawuf ni ilmu. Tapi yang kita nak dapat dari sesuatu apa? Zauq. Zauq ni apa? Rasa kita dengan Tuhan. Tuan-tuan, orang yang tahu Apple ni kan, tahu belajar pasal Apple ni, tuan-tuan nak. Apple ni kita tahu. Tapi orang yang betul-betul kenal Apple ni siapa? Orang yang dah rasa Apple tu. Dia kenal lah. Sebab dia dah rasa. Kalau tutup mata dia pun, tutup mata gigit. Ini Apple ni. Dia tak nampak pun dia tahu itu Apple. Sebab dia dah rasa tu. Rasa ni yang mahal, tuan-tuan. Ni orang cakap makrifat ni kan. Orang yang mendakwa-dakwi makrifat ni, kadang dia orang ni rasa dengan Allah pun tak ada. Cakap saja. Jangan tertipu daya atas cakap lah, tuan-tuan. Dia orang yang kenal Allah ni, dia rasa takut kepada Allah sampai bergetar hati dia. Kita ni takut, maksiat buat juga, tuan-tuan. Takut, mata duk tengok perempuan juga. Bukan aurat, tengok main-main, tuan-tuan. Kita ni belum ada rasa dengan Allah. Jadi makrifat ni adalah mereka yang sudah ada rasa. Rasa dengan Allah ni, rasa yang sampai hati mereka ni pecah, hancur. Rasa rindu, rasa cinta. Ni yang payah, tuan-tuan. Kita sekarang ni banyak rasa ke mana, tuan-tuan? Kita banyak rasa ke dunia. Tuan-tuan. Dia kenal ni melalui rasa lah, tuan-tuan. Selagi mana kita tak rasa, kita tak kenal. Baik, itulah secara ringkasnya saya sebut dengan tuan. Syariat ni, ilmunya apa? Fiqh. Mesti mendalaminya sebaik-baik yang mungkin. Tarikat ilmunya apa? Ilmunya tasawuf. Tuan-tuan. Zikir tasawuf, ikhlas tasawuf, khusyuk pun tasawuf. Hakikat ni ilmunya tauhid. Tuan-tuan. Makrifat tak ada ilmu lah, tuan-tuan. Sebab dia rasa hasil daripada syariat, tarikat, hakikat dapat rasa makrifat lah. Tuan-tuan. Jadi saya ingat inilah saja yang saya nak sampaikan kepada tuan-tuan. Maknanya hari ini pengenalan yang saya sampaikan kepada tuan-tuan tentang mencari guru yang betul. Dan ilmu apa yang dipanggilkan syariat, tarikat, hakikat, makrifat. Itu maksudnya apa. Jadi itulah yang sebutkan tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, perjalanan kita kepada Allah ni, nak mendapatkan hasil yang tinggi dari tuan-tuan, saya nak sebut dengan tuan-tuan, siapa yang betul-betul nak dapat Allah lah. Tuan-tuan, pertama, duduklah dengan bimbingan guru. Tak boleh jalan seorang-seorang, tuan-tuan. Kena ada guru. Jumpalah dengan guru. Carilah dengan Syekh Abdullah, berjumpa dengan dia. Minta dibimbing kita sebagai anak murid dia, tuan-tuan. Beradab dengan dia dan sebagainya. Dan tuan-tuan, nasihat saya, carilah ilmu syariat sebaik-baik yang mungkin. Pergilah ke surau, ke masjid. Belajarlah ilmu-ilmu fardhu ain, ilmu-ilmu fiqh, belajar. Ilmu tasawuf, belajar. Ilmu fiqh, belajar. Tuan-tuan. Kena belajar tu alat tu. Sebab tu saya kata perjalanannya jauh. Sebab apa yang jauh, tuan-tuan? Sebab kita nak dekat pada Allah ni, kita kena betul-betul memahami syariat kita ni. Apa syariat? Ibadat. Paling penting, tuan-tuan kena pastikan sembahyang kita yang wajib setiap hari ni, yang tu adalah sembahyang yang diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Syariat sembahyang tu kena betul. Jadi tuan-tuan nak dapatkan syariat yang betul bab sembahyang ni, tuan-tuan boleh pergi kepada saya punya kuliah yang ada saya sampaikan dalam Studio Barokah saya live tentang siri-siri kuliah mengenai dengan sembahyang cara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan tuan-tuan, nanti saya letakkan link dekat bawah video saya ni, dan saya berterima kasih banyak-banyak kepada tim Studio Barokah kerana mereka berjasa kepada saya dalam merakamkan live video kuliah saya mengenai dengan solat cara Nabi. Tuan-tuan boleh pergi sana tengok. Dan tuan-tuan tengok juga cara mengajarkan cara untuk mendapat sembahyang yang khusyuk, tuan-tuan. Dan kemudian tuan-tuan tengok juga video saya dalam Studio Barokah tu mengenai dengan wuduk yang sempurna di sisi Allah ni. Cari bab wuduk, kesempurnaan wuduk, tuan-tuan. Cari bahagian tu. Jadi maknanya syariat ni saya pesan sangat-sangat bab sembahyang ni, jaga yang tu betul-betul. Kemudian tuan-tuan, untuk kita terus pergi kepada Allah ni, kita niat dia satu je, nak cari redha Allah, tuan-tuan. Yang kedua, tuan-tuan, hati tuan-tuan ni, tarikat kita ni pastikan sentiasa menyebut nama Allah sebanyak-banyaknya. Jadi dalam keadaan kita beribadat, pastikan ikhlas nak cari redha Allah. Tuan-tuan nak makrifat tak? Kena ikut jalan ni, tuan-tuan. Jangan kita beramal ibadat untuk dunia, untuk makhluk, jangan. Jadi tuan-tuan dengar kuliah saya ni, dengan pengisian ni, tuan-tuan, ni semua daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dengar ni, ambil panduannya, tuan-tuan kena buat kerja.
Jadi kalau nak dekat diri pada Allah, nak sampai tahap makrifat, kena buat kerja. Dan tak boleh kita ni masih dengan nafsu, masih dengan leka dunia dan sebagainya, tak boleh. Sebab nak dekat diri pada Allah, jadi kekasih Allah kan tuan-tuan ya. Nak sampai tahap makrifat. Makrifat ni bukannya benda yang mudah. Masuk dengar kuliah saya ni dah dapat makrifat. Saya bukan boleh buka hati tuan-tuan. Tuan-tuan ya. Yang boleh tolong diri tuan-tuan untuk dekat pada Allah dan diri masing-masing. Siapa yang betul-betul mendengar nasihat guru, menghidupkan syariat betul-betul, mengikut arahan Allah, dia akan dapat perjalanan-perjalanan sampai kepada hujungnya tuan-tuan. Walaupun perjalanan ini susah, tapi tuan-tuan kita berjalanlah secara perlahan tuan-tuan ya. Maksudnya berjalanlah bersungguh-sungguh. Adapun kita berjaya mengosongkan hati kita daripada selain daripada Allah, kita berjaya melawan semua hawa nafsu kita, yang itu kita serahkan kepada Allah atas urusannya merahmati kita, membantu kita dengan taufik hidayahnya. Tapi kita kena berjalan, kena usaha. Jangan kita tak berusaha, kena lawan nafsu kita tuan-tuan ya. Dia selagi mana hati kita ni bergulumang dengan kehendak-kehendak nafsu yang jahat, kita tak akan sampai kepada Allah tuan-tuan ya. Jadi nasihat saya dengan kuliah saya pada hari ini, maknanya syariat, belajar betul-betul tuan-tuan. Bacalah buku-buku agama, kan yang tak faham tanya guru, jangan faham dengan sendiri. Kemudian tuan-tuan, hati kita, dalaman kita ni pastikan setiap ibadah kita benar-benar khusyuk kepada Tuhan. Bila kita nanti tengok video saya ajar tentang khusyuk tu bagaimana. Kemudian nanti ikhlas tuan-tuan, dan hati ni sentiasa kalau boleh sepanjang masa mengasihi Allah Subhanahu Wa Taala. Nak ingat Allah apa dia ustaz? Sebutlah la ilaha illallah banyak-banyak. Tuan-tuan ya, ini zikir yang nak bagi hati kita semakin dekat dengan Tuhan. La ilaha illallah ni kita boleh sebut banyak-banyak bila kita rasa hati kita ni masih suka dengan dosa dan maksiat. Kita ni suka orang kata tengok perempuan kan. Kita tak rasa takut dengan Allah. Kita sembahyang tapi hati ni suka tengok orang perempuan. Sebut la ilaha illallah banyak. Tapi jangan sebut la ilaha illallah pergi cari orang perempuan. La ilaha illallah dalam masa yang sama lawan. Ya. Bagi orang yang hatinya sudah mula takut, mula rindu kepada Tuhan, sudah mula nak meninggalkan dosa dan maksiat, hati yang sudah hidup, zikir Allah banyak-banyak. Ini jalan zikir darajat untuk kita dekat kepada Allah. Nanti jumpa dengan Syiarullah, boleh ambil zikir dengan Syekh. Tapi saya boleh maklumkan awal kepada tuan-tuan ya. Jadi zikir Allah. Ustaz, saya tak ada ijazah ambil apa semua zikir boleh? Boleh. Benda baik, tak ada masalah tuan-tuan ya. Zikirlah, tak ada masalah. Yang penting kita niat nak dekat diri kepada Allah. Ada masa nanti jumpa dengan Syekh Abdullah, teruskan jalan zikir ni dalam hati kita, zikir Allah. Jangan berjalan seorang, tak boleh ya. Maknanya kata tuan-tuan ni dalam keadaan mendengar kuliah saya ni, secara automatiknya maknanya kita ni sama-sama mengikuti jalan daripada Syekh Abdullah lah. Walaupun kita tak jumpa secara direct ni, tapi saya buka jalan ni sebab saya tak nak orang yang mencari jalan ketuhanan ni tak jumpa dengan jalan yang betul. Saya pun tuan-tuan kalau ikutkan asal saya mencari Syekh Abdullah ni, saya tak jumpa Syekh dengan direct gitu. Saya jumpa Syekh melalui anak murid dia. Anak murid dia lah yang membuka jalan-jalan ni sehingga saya terbaca dengan tulisan-tulisan mereka, kata-kata mereka dan sebagainya tuan-tuan. Maka akhirnya saya PM dia orang dan akhirnya saya berjumpa dengan Syekh Abdullah tuan-tuan ya. Dan saya hari ni menggunakan medium YouTube ni sebab saya tengok YouTube ni banyak orang yang mencerita tentang jalan makrifat yang saya rasa tidak membawa manusia kepada jalan yang benar kepada Allah. Dan saya terangkan perkara ni supaya maknanya adalah jalan-jalan untuk manusia mencari jalan ketuhanan tu berjumpa dengan jalan yang memang insya-Allah kita bawa mengikut pada jalan Nabi SAW tuan-tuan kita. Jadi tuan-tuan, hati naklah kekal berzikir kepada Allah. Nak jadi kekasih Allah, hati kena zikir banyak-banyak kepada Allah kerana hati itu perlu digilap, dibersihkan setiap hari. Tuan-tuan bayangkan kalau umur kita dah 30 tahun, 40 tahun, baru hari ni kita kenal jalan nak kenal kepada Allah, dah banyak mana dosa kita dengan Tuhan. Dah banyak mana drama-drama TV yang kita layan, tuan-tuan. Saya nak sebut dengan tuan-tuan, jalan untuk kita dekat kepada Allah ni TV kena buang. Maknanya kata tak bolehlah kita layan Korea, Hindustan tu semua hijab tu. Itu semua dosa hati. Syekh Abdullah, guru kita tuan-tuan, dia ni dah tak tengok TV daripada tahun 69 hari tu lagi. Maknanya dia dah buang semua perkara-perkara yang melalaikan daripada hati dia tuan-tuan. Tuan-tuan ingat senang. Ingat senang nak dekat diri pada Allah, nak jadi kasih Allah. Tak cerita pasal dosa dan maksiat ni tiba-tiba nak jadi kasih Allah. Tiba-tiba cerita pasal makrifat. Buat apa duduk atas ilmu tuan-tuan? Ilmu cerita banyak mana buat apa. Jadi yang penting adalah hati yang takut dengan Allah, hati yang dekat menjadi kekasih Allah, hati yang tak nak lagi melawan Allah dengan dosa dan maksiat, hati yang betul-betul rindu kasih kepada Allah. Ada seorang anak murid saya tuan-tuan, dia ni
ialah bersungguh-sungguh dia nak kembali kepada Allah. Muda lagi tuan-tuan. Dia kata, apa ustaz? Dia kata, saya kadang-kadang saya rasa rindu sangat kepada Allah. Saya rasa saya terasa macam terlalu kasih kepada Allah. Tapi kadang-kadang perasaan tu tak lekat. Tuan-tuan ya. Jadi itu satu tanda yang baik. Itu satu anugerah Allah yang jarang-jarang kadang-kadang Allah nak bagi pada kita. Tapi persoalannya kenapa benda tu kadang-kadang datangnya sekejap tapi tidak kekal, tuan-tuan. Jawapannya ketika mana perasaan itu datang, kerana ketika itu kita sedang memberikan perhatian kita kepada Allah. Itu sebab dia datang. Kita sedang menumpukan perhatian kita. Tapi bila mana kita sudah leka balik, kan, kita sudah membiarkan hati kita ni masuk dengan kecantikan wanita contohnya, dengan keindahan dunia, kekayaan, contohlah kan, kita dah mula terikut-ikut dengan perkara-perkara yang bukan-bukan, maka perasaan tu akan hilang. Jadi tuan-tuan, orang-orang yang dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala ni, ataupun kekasih-kasih Allah ni, perasaan dia dengan Allah tu sentiasa hidup. Dah tak mati dah. Nak mati macam mana tuan-tuan? Sebab memang nafsunya nak bawa dia kepada kejahatan tu dah habis. Tak ada lah. Itu saya cerita dengan tuan-tuan tadi. Jadi kadang-kadang kalau kita ada perasaan-perasaan begitu, kalau tanya, ustaz kenapa jadi ada macam tu punya rasa hati kita? Jawapannya kerana ketika itu kita sedang benar-benar memberi perhatian hati kita kepada Allah. Bila mana dia hilang, kerana perasaan tu hilang sebab kita sudah lari daripada Tuhan dah jauh. Bukan senang. Jalan ni bukannya senang kerana banyak perkara yang kita nak kena belajar dalam kehidupan ni. Alatnya nak kena banyak. Alat yang paling penting ialah syariat, tuan-tuan. Jadi pesanan saya, syariat bagi betul-betul tarikat hati sentiasa khusyuk dalam ibadah yang kita lakukan. Baca Quran setiap hari, tuan-tuan. Dan ikhlaskan hati nak cari redha Allah, nak cari redha Allah. Zikir hati sepanjang masa. Bangun tidur terus berzikir kepada Allah, tuan-tuan. Dan mudah-mudahan Allah buka kepada pintu hakikat yang akan saya ceritakan, tuan-tuan. Jadi tauhid nanti bagaimana, saya akan ceritakan hakikat itu, tuan-tuan. Dan dengan perjalanan yang bersungguh-sungguh ni, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala akan berikan kita kepada anugerah makrifat lah, tuan-tuan. Maknanya makrifat ni sampai kita kenal Allah Subhanahu Wa Taala, kenal Allah dengan Allah lah. Kata Nabi SAW, araftu Rabbi bi Rabbi. Aku kenal Tuhanku dengan Tuhanku. Tuan-tuan. Jadi tak apa, kita jangan sibuk-sibuk sangat nak tahu tentang istilah-istilah tu. Kita beramal je. Yang penting bawa hati yang benar-benar bersih di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Nanti saya akan sebutkan juga mengenai dengan pandangan-pandangan hakikat wahdatul wujud, syahadah dan sebagainya, tuan-tuan. Tapi kita tak akan cerita pasal perkara tu dengan selapis je. Kita akan sentiasa murnikan dengan syariat. Hakikat dengan syariat ni sentiasa mesti dimurnikan sepanjang masa, tuan-tuan, gitulah. Jadi saya rasa mungkin sekadar itulah perkongsian kita untuk malam ini, tuan-tuan. Jadi apa yang saya bekalkan tu tuan-tuan amalkan ya. Dan tuan-tuan betul sekalian, jalan ni tak boleh bawa dosa lah. Kalau isteri, jangan buat dosa dengan suami. Jangan tinggi-tinggikan suara, jangan masam-masam muka. Kalau suami, jaga hak-hak isteri, jangan pukul isteri ya. Berbuat baik kepada anak-anak. Sebab kekasih-kasih Allah ni dia mulia, tuan-tuan ya. Akhlaknya mulia, hatinya mulia, tuan-tuan ya. Dan sentiasa sibuk membantu isteri di rumah, basuh pinggan mangkuk. Semua itu adalah sebagai jalan untuk menambahkan lagi keredaan Allah. Allah ni bila dan dikasih kepada kita, tuan-tuan, dia anugerahkanlah rasa-rasa makrifat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tuan-tuan kita. Jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala merahmati kita semua. Jadi tuan-tuan, segala yang baik semua datang daripada Allah. Saya mohon maaf kekurangan. Mudah-mudahan Allah memberi taufik hidayah kepada kita semua untuk kita terus berjalan kepada Allah atas jalan salik dengan mengaji syariat yang sempurna. Tuan-tuan, carilah ilmu tauhid yang betul. Saya akan ceritalah satu persatu tentang tauhid ni, tuan-tuan, insya-Allah. Sehingga kita benar-benar terbuka kepada kita kefahaman tentang hakikat itu, tuan-tuan. Dan seterusnya kita boleh berjalan dengan sempurna di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah, tuan-tuan. Jadi segala yang baik semua milik Allah. Saya tak ada apa-apa. Saya hanyalah hamba Allah Subhanahu Wa Taala yang dhaif, tuan-tuan, yang tidak ada apa-apa. Jadi mudah-mudahan Allah sentiasa merahmati kita dan membaiki segala kelemahan diri kita, insya-Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.